before the break, dramatic images as the coronavirus grips Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka program kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton pada malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar perbincangan kita pada malam ini, iaitu program yang diadakan oleh PKPIM Cawangan Negeri Kedah, iaitu program Sensasi yang berbentuk bicara santai. Jadi dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua yang telah hadir. Dan saya mendoakan semua penonton berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan bersedia untuk mendengar perbincangan kita pada malam ini. Jadi sebelum kita ke agenda utama kita, eloklah kalau saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Siti Sumayyah binti Ahmad Suki, belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan, degree in nursing dan baru tahun pertama. Dan sayalah host untuk program pada malam ini. Jadi, bersama saya pada malam ini adalah tetamu istimewa saya iaitu Dr. Ahmad Suki, iaitu pensyarah kanan Universiti Utara Malaysia, mantan pengurusi Wadah Negeri Kedah, mantan YDP ABIM Negeri Kedah, ataupun saya selesa untuk memanggil ayah lah sebab untuk pengetahuan semua panel pada malam ini saya jemput khas iaitu ayah saya sendiri dan ayah saya akan membincangkan tentang isu-isu COVID-19 yang melanda negara kita lah. Jadi, soalan-soalan pada malam ini adalah soalan-soalan yang sangatlah popular di musim COVID-19 ni dan bagi saya perlu untuk kita ambil tahu supaya kita dapat menyebarkan fakta bukannya menyebarkan ketakutan. Jadi, bolehkah kita ke soalan pertama kita ya? Boleh. Alright, so tanpa membuang masa, kita bergerak ke statement pertama saya iaitu waktu wabak COVID-19 ni terlalu banyak berita-berita yang kita tengok orang pakat forward dekat WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya dan kita tidak tahu tahap kesahihan sesuatu berita yang di-forwardkan oleh orang ramai. Jadi, bagaimanakah cara kita untuk menilai sesuatu berita yang terdapat tu? Silakan Dr. Ahmad Suki. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan yang Kak Ebi, saya lebih mesra panggil dia Kak Ebi, tanya tadi adalah masalah yang semua orang hadapi sekarang ni. Masalah ni masalah era media sosial hari ni. Bukan sekadar isu COVID-19, sekarang ni telah berlaku apa yang dipanggil lambakan maklumat. Dan berlaku juga maklumat yang bercampur aduk. Kan? Sekarang ni dunia sudah menjadi keliru. Mana yang betul, mana yang tak betul. Sebab maklumat yang tidak betul pun datang dalam bentuk yang sangat semakin lama semakin sophisticated. Kan? Dan lebih malang lagi jika ada pihak yang memanipulasikan maklumat. Kan?
So isu menapis dan menilai info ni sangat penting kan, kerana ia akan menghasilkan pembentukan polisi yang tepat, khususnya kepada orang-orang yang membuat keputusan lah. Dan dia juga tidak akan sembarangan untuk menimbulkan ketakutan atau berbagai sisi negatif yang lain. Dan dalam Islam khususnya, secara amnya kita sudah ada panduan yang maha berharga, kan? Sangat menarik. Kan? Kita dikendaki untuk siasat tabayun dengan berita yang kita terima, menapis berita yang kita terima. Terutama berita yang beri kesan besar kepada masyarakat atau kepada para pembuat keputusan. Atau kepada berita tu, kalau sampai kepada para asatizah, guru-guru kita, dan bila mereka kemuka pada masyarakat, kalau ianya tidak bertapis, ia akan beri kesan besar kepada masyarakat. Jadi kembali semula pada ajaran istimewa yang kita telah ada, kan, iaitu tabayun, untuk cuba pastikan bahawa maklumat yang kita terima tu ada autoriti dia, dari sumber yang autoriti, dia ada pembuktian dia, kan, dia berasaskan saintifik, bukan suatu yang berbentuk agak-agakan atau berbentuk hearsay, kan. Mungkin elok juga saya sebut apa yang kita boleh belajar daripada para agamawan kita, kan, untuk bagaimana mereka memastikan sumber-sumber yang mereka terima, bagaimana mereka memastikan kesahihan. Malah kita sangat kagum, sebenarnya para ulama kita, mereka menggunakan kaedah yang sangat sistematik, kaedah yang saintifik dalam menapis berita. Kalau kepada siapa yang nak cuba melihat bagaimana saintifiknya ulama-ulama kita, kita akan lihat dalam kaedah bagaimana mereka menapis hadis, kan. Sangat luar biasa, dikagumi oleh semua orang, kan. Menapis hadis sehingga kita sekarang ni boleh yakin mana hadis yang boleh diterima, mana hadis yang tidak boleh diterima. Kaedahnya sangat luar biasa. Saya tak pergi detail di sini bagaimana kaedah tersebut, tapi cubalah lihat, sangat mengagumkan. Satu lagi, ini sekadar 1-2 contoh saja, kan. Ada pada tahun lebih kurang 3 Hijrah dahulu, tahun 270 something selepas Hijrah, ada seorang ulama kita, Ar-Razi, atau nama penuh dia Abu Bakar Muhammad Zakaria Razi, kan. Dia telah dijemput. Dia ulama kita macam kita ketahui sebelum ni lah, kan. Mereka bukan saja alim dalam ilmu agama, mereka juga alim dalam ilmu perubatan, malah Ar-Razi juga alim dalam ilmu astronomi, kan. Dalam banyak lagi aspek. Dan dia menjadi rujukan pada banyak tempat. Okey, yang saya nak ceritanya bagaimana pada suatu ketika khalifah di Baghdad, dia asal dari Iran, khalifah di Baghdad jemput dia datang ke Baghdad, kan. Dan khalifah ini hendak membina satu hospital yang paling besar, kan. Dan dia minta Ar-Razi menentukan tempat yang sesuai. Bagaimana saintifiknya ulama kita dahulu, kan? Apa yang Ar-Razi buat, satu kaedah ni walaupun pada masa tu ilmu tentang kuman belum ada lagi, kan? Tapi kaedah yang dibuatnya ialah Ar-Razi memerintahkan untuk mengambil tulang-ketulan daging segar, kan, dan meletak di beberapa lokasi. Dan Ar-Razi kata, mana tempat yang daging tu lambat busuk, itu menandakan tempat yang paling sesuai, kan. Kalau kita balik pada ilmu teknologi sekarang, kita tahulah bahawa bila dia cepat busuk menandakan tempat itu banyak kuman. Dahulu ilmu tentang kuman ni belum ada lagi, kan. Tapi begitulah saintifiknya, kan. Dan begitulah juga Imam Syafi'i rahimahullah, kan, dalam menentukan tempoh haid
perempuan-perempuan kan. Beliau pergi ke pasar, bertanya, membuat penyelidikan, berapa tempoh paling pendek, berapa tempoh maksima dalam untuk menentukan tempohnya. Okey, itu saja. Okey, jadi saya sangat bersetuju dengan penjelasan daripada ayah tadi untuk bertabayun, kerana seperti yang kita tahu untuk bertabayun ni sudah diajar oleh agama Islam kita sendiri. Dan dalam suasana negara kita dilanda musibah COVID-19 ni, bukan sahaja kita boleh membantu negara kita untuk memutuskan rangkaian wabak dengan duduk di rumah sahaja, tapi kita juga boleh membantu negara kita untuk stopkan virus berita palsu yang tersebar di alam maya. Okey, jadi saya bergerak ke soalan yang kedua lah. Ayah, bagaimanakah kita nak menerapkan kepada masyarakat kita untuk mengambil manfaat sebanyak mungkin dengan teknologi media sosial sekarang? Okey, baik. Saya rasa ada beberapa kita boleh didik diri kita dan kita boleh didik masyarakat kita. So ada beberapa keyword yang saya nak sebutkan di sini. Semoga boleh kita sebutkan. Pertama, kita sematkan dalam minda kita dan dalam masyarakat. Satu, selalu sebarkan, bukan sebarkan perasaan, bukan sebarkan sangkaan. Sebarkan fakta, bukan sebarkan perasaan atau sangkaan. Yang kedua, sebarkan ilmu, bukan sebar ketakutan. Yang tiga, sebarkan data yang seimbang. Data yang ada konteks dia, seimbang dan ada konteks dia. Saya sekadar bagi satu contoh. Betapa ini saya bukan nak menerima vaksin. Sekadar contoh bagaimana maklumat itu mudah tersilap. Contohnya, ada satu berita yang disebarkan dengan agak diviralkan dengan agak meluas kan, yang mengatakan bahawa vaksin yang ada sekarang ni dia boleh menyebabkan herutan pada wajah dalam 10 hingga 15%. 10 hingga 15% maksudnya dalam 100 orang ada 15 ada kemungkinan akan mengalami herutan pada mukanya. Sedangkan maklumat asal dari pengeluar vaksin mengatakan 10 hingga 15% akan mengalami sampingan. Dan kesan sampingan ni ada suatu benda yang biasa dalam vaksin ni. Malah bukan vaksin lah, ubat-ubat pun biasa ada kesan samping kan. 10 hingga 15%. Dan kesan sampingan tu biasanya sangat biasa lah. Bila kita suntik, kita ada mekak sedikit, kita akan ada, mungkin ada orang demam dan sebagainya. Itu satu yang biasa. Ataupun mungkin penyebar berita tu dia confused sebab ada satu lagi yang disebarkan oleh pembuat vaksin ni. Pembuat vaksin ni dia biasanya terus saintis akan memeriksa segala apa yang didakwanya kan. Dalam kajian mereka menyebutkan sekadar nak sebut contoh bagaimana benda ni mudah tersilap faham kan. Mereka menyebutkan dalam kajian mereka 38,000 sampel kan, 38,000 orang kan, 4 orang mengalami kesan herutan pada muka. 4 orang. Tapi tadi dia tersilap dia ambil 10 hingga 15%. 10 hingga 15% itu kesan sampingan. 4 dari 38,000 mungkin mengalami kesan tu kan. Tetapi sebenarnya 4, itulah saya sebutkan tadi bahawa data kita tu kena seimbang dan kena tengok dengan menyeluruh, dengan ada konteks dia. Tapi 4 dalam 38,000 sebenarnya kalau orang tak ambil vaksin pun itulah kadar dia. Kan? Kadar dia dalam sekitar itu. Kan? Jadi dia new normal. Ini kita tak bercakap lagi vaksin ni selamat ke halal ke. Sekadar nak sebut contoh bagaimana satu data itu boleh disalah fahamkan.
Okey, yang keempat, kita mesti bentuk dalam masyarakat kita agar utamakan maklumat yang ada bukti dia, ada fakta dia, agak saintifik. Bukan maklumat yang condong pada sensasi atau maklumat yang menyatakan kepercayaan peribadi. Kan? So, sebab ini yang boleh, kalau kita nak beritahu apa yang kita rasa, apa yang kita percaya, kita boleh mengatakan apa sahaja. Tapi ianya perlu bersandarkan, dan kita pun tadi kita sebut bahawa dalam Islam kan kaedahnya yang diperkenalkan, yang telah diajar kepada kita sangat sangat sesuai untuk kita guna pakai kan. Saya dalam beberapa hari yang lepas saya bersembang dengan seorang doktor kan. Seorang ustaz. Ustaz ni bercakap berkenaan dengan isu zakat. Ustaz tu menyebutkan ada satu viral berkenaan dengan negatifnya zakat, institusi zakat. Ada satu viral yang mengambil satu kes kan, dan diviralkan dengan begitu, dan dalam masa sekejap saja 2 atau 3 jam mendapat ribuan like. Kan? Dan kemudian berita tu disahkan tidak benar selepas itu. Dan dikeluarkan semula berita tu. Bila dikeluarkan berita tu, like-nya hanya dalam puluhan saja. Itu dah jadi tabiat masyarakat kita yang kita perlu perbetulkan semula. Kita dah terlalu seronok pada sesuatu yang nampak sensasi kan. Bukan sesuatu yang ada faktanya. Dan kita tidak berapa nak semak fakta kita. Jadi kita perlu berusaha untuk jadi seorang yang agak kritikal dalam menerima maklumat kita. Kita perlu berhati-hati. Dan insya-Allah kalau kita boleh membentuk masyarakat yang begitu, kita akan jadi bangsa yang matang, bangsa yang positif, dan kita akan dapat menggunakan media sosial dengan positif, dan kita akan dapat banyak kebaikan. Sekarang ni kita seolah-olah media sosial memberi keburukan oleh kerana kita tak mengamalkan kaedah yang disarankan oleh agama kita. Kan? Jadi secara mudahnya, sebagai kesimpulan pada apa yang ditanya oleh Kak Ebi tadi, kan, kita perlu lihat sumber maklumat kita. Kan? Sumber maklumat yang kita terima, kita kena tentukan sama ada ianya masih dalam bentuk sangkaan atau bentuk agakan, atau ianya berasal dari sumber yang otoriti, ada fakta, ada data, dan dalam konteks yang betul. Wallahualam, Kak Ibi. Okay, terima kasih. Jadi saya harap semua orang dah faham dengan lebih jelas cara untuk kita menilai sesuatu berita tu dengan baik. Jadi sebelum kita ke soalan yang lebih mencabarkan Ayah kan, jadi kita kena tahu dulu bagaimana cara penyebaran COVID-19 ni. Kenapa kita kena ada physical distancing, kenapa kita kena pakai mask, dan kenapa kita tengok ramai orang kat luar sana yang tak ikut SOP tapi tak dijangkiti pun dengan COVID-19 ni. Bolehkah Ayah perjelaskan sikit tentang isu ni? Macam mana kita nak tengok isu ni? Okey, sebagaimana kita semua tahu bahawa COVID-19 ni ialah penyakit yang berjangkit. Yang boleh, dia bukan sekadar penyakit berjangkit, dia boleh menjadi pandemik yang sangat teruk jika tak dikawal. Dan kita dah tengoklah banyak negara yang mengalami pandemik yang teruk kan. Sekarang ni kita tengok US nombor 1, Brazil nombor 2 kan, Italy dan sebagainya. Kerana virus COVID-19. Tapi dengan memahami tentang COVID-19 ni, kita akan dapat mencegahnya kan. Jadi COVID-19 ni dia boleh berjangkit melalui titisan hidung dan mulut. Saya sebut macam ni sebab sekejap lagi ada orang bertanya, kenapa tiba-tiba di meja makan kita boleh duduk di meja makan kan? Sedangkan di masjid kita kena duduk jauh-jauh kan. Di meja makan yalah walaupun jarak dekat tapi kita terpaksa buka mask kita kan. Tapi dengan memahami gini kita akan tahu mana yang mudarat dan mana yang kurang mudarat dan mana yang langsung tidak mudarat kan.
Jadi virus COVID-19 ni dia berjangkit melalui titisan hidung atau mulut biasanya kan, akibat batuk atau bersin. Jadi dan melalui maklumat kredibel setakat ni yang kita tahu bahawa ianya tidak boleh terbang jauh kan, dia tak boleh pergi sampai dia biasanya dalam 1 meter pun tak sampai kan, ataupun kalau dia sampai pun kadar volume kuman tu sangat sedikit kan. Ianya kadang-kadang dia tak boleh, antibody kita boleh melawan sebahagiannya. Atau ianya berjangkit melalui sentuhan kan, cecair kena pada tangan kita dan tangan kita sentuh objek lain dan orang lain sentuh objek tu dan orang lain tu bawa ke muka. Kalau orang tu sentuh tapi dia pergi basuh tangan, tu tak ada masalah kan. Jadi kalau kita siasa mengamalkan basuh tangan misalnya sebelum sentuh muka, insya-Allah selamat kan. Hampir 100% selamat dengan beberapa SOP yang biasa kita dengar lah kan. Jadi setakat ini kita tahu, kita tengok banyak juga disebut kan, penjarakan fizikal kalau pakai mask ni dikatakan, kalau pakai mask sahaja dikatakan dia boleh kadar selamat dia dalam 60% something, 60-70% kan. Tapi kalau mask campur penjarakan fizikal kan, tambah pula dengan mengamalkan basuh tangan kan, ianya hampir 100% kan. Jadi kalau kita mengamalkan ini, insya-Allah kita boleh meneruskan aktiviti kita kan, dan kita selamat. Ada beberapa faktor tambahan, selain pada tu ada beberapa faktor tambahan saya pun dah sebut tadi kan, seperti quantity virus tu kan. Dia kalau ada orang yang positif, tiba-tiba kita bercakap dengan kita, tidak semesti kita terus kena sebab dia ada elemen-elemen tu, elemen quantity virus kan. Kalau dia bersin tapi dia tutup mulut dia, maka quantity virus yang sampai pada kita tu mungkin terlalu sedikit atau mungkin tak sampai langsung kan. Dan begitu juga daya ketahanan penyakit dan sebaliknya. Jadi, jika satu lagi, jika hanya seorang dua saja yang kena jangkitan dalam satu daerah atau satu lokaliti tertentu dan masing-masing memakai protection, maksud dia supaya dia tak tersebar kan, dan badan pesakit tu pun boleh melawan virus tu, maka akhirnya virus tu akan mati dengan sendiri dan masyarakat setempat itu bebas kan. Tapi jika mereka tidak mengawal kan, saya nak sebutkan ada keadaan tertentu dia boleh jadi sangat selamat, tapi jika kita tak kawal kan, dia punya merebak tu dengan begitu cepat kan. Kadar dia 1 akan jadi 2, 2 akan jadi 5, 5 akan jadi 15, 15 akan jadi 50 kan. Bayangkan dalam masa sekejap saja. Dan kita pun lihat kan, selepas China kan, Italy yang kena selepas itu jadi epicenter. Walaupun Italy itu adalah negara yang sangat baik, antara negara terbaik daripada sistem kesihatan dia, tapi dia telah melanda dengan begitu cepat kan, sehingga sekarang lah kan. Jadi negara-negara satu lagi, dia bukan isu tu, isu jangkitan saja, masalah dengan COVID ni kan, dia memberi banyak kesan lain. Maksud dia kita bukan isu menjaga diri kita kan, sebab kesan dia tu ialah kesan kepada masyarakat kan. Kesan tu, kesan apabila dia berganda, dia beri kesan buruk kepada orang yang ada risiko. Malah ada banyak kes juga yang tak ada risiko pun meninggal dunia kan. Dan salah satunya ialah sumber-sumber hospital kita. Bayangkan kalau hari ini kita lebih kurang hampir 200 orang ICU. ICU dalam hospital kita ni ada berapa saja kan. Dan bayangkan kalau saya rasa tak silap saya hospital Kanga di Perlis tu tak sampai 10 kot bed untuk ICU dia kan. Lepas tu kita kena bahagi pula antara ICU untuk COVID dan ICU untuk tidak COVID kan.
berapa boleh tampung, tapi bila ramai yang kena, kita dah tak boleh tampung. Bila tak boleh tampung, dia akan jadi sangat teruk. Kan? Dan itu telah berlaku di US, UK, Italy, Sepanyol, Brazil, kan? Malah Jakarta pun satu ketika dahulu. Kan? Dia dalam keadaan tu, kan, kita terpaksa memilih siapa yang kita nak bawa masuk dalam ICU. Dan saya rasa pernah dengar satu cerita. Satu ketika seorang doktor tu, dia memberi pesakit lain untuk berada dalam katil ICU. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Kan? Ya, bila kita dah perlu bantuan pernafasan, kita memang perlu bantuan pernafasan, dan bantuan tu hanya ada di hospital. Kan? Okey, jadi jika belum ramai yang terjangkit, kena jangkitan, langkah-langkah untuk memutuskan, yang pentingnya kita putuskan rantaian jangkitan tu. Langkah untuk memutuskan tu mudah. Kerana pengesanan, kita nak kesan siapa yang mungkin terkena jangkitan tu agaklah mudah. Tapi bila dah ramai terjangkit dalam masyarakat, kita sudah tidak tahu. Kan? Dan bila kita sudah tak tahu, dan dia akan berjangkit dan terus berganda dengan cepat, kan? Dan akan memberi kesan yang besar kepada orang berisiko, kesan besar pada ekonomi kita, kesan besar kepada termasuklah, kan, untuk kita ibadat di masjid dan sebagainya. Dan jika sudah tidak, kalau sudah tidak ada virus dalam komuniti, misalnya sekarang ni di China dan di Singapura agak selamat, dengan langkah-langkah pembendungan mereka yang baik, kan, dan langkah menyekat orang luar masuk dan sebagainya, sehingga hampir tak ada virus dalam komuniti. Kan. So bila tak ada virus dalam komuniti, so walaupun kita tak buat SOP, ianya tak akan berjangkit sebab virus memang tak ada. Kan. Cuma jika kita tidak menjaga virus tu mungkin masuk dalam komuniti kita, kan. Seperti kalau ada pendatang asing yang kita tak dapat kawal, kan, kita banyak sepadan negara yang sukai untuk kawal, kan. Bila saja masuk dan masyarakat kita tak ada protection tu sebab kita rasa macam dah selamat, kan, sekali lagi dia akan berjangkit dengan cepat. So sebaik-baiknya, sebagai kesimpulan kepada soalan tadi ialah sebaik-baiknya kena ada SOP, kena jaga, kena amalkan apa yang pakar-pakar cadangkan pada kita. Wallahualam. Jadi Abby sangat bersetuju dengan poin-poin yang Ayah sampaikan tadi, dan Abby juga harap yang penonton-penonton dapat mengambil input-input yang Ayah bagi tentang masalah yang kita cakap tadilah. Jadi dalam sebarang kejadian jangkitan wabak virus ni adalah penting untuk kita tahu cara pergerakan virus ni ataupun cara penyebaran virus ni supaya kita dapat tahu macam mana untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti virus yang tengah merebak. Jadi dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan, insya-Allah kita dapat mengelakkan diri kita daripada dijangkiti, insya-Allah. Okey, Ayah ready untuk soalan seterusnya? Okey, insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya kita dapat tengok ke hari ni overall percentage kesembuhan di Malaysia sendiri sangatlah baik, iaitu kalau ikutkan data hari ni 91.18% kadar sembuh dan kadar kematian hari ini 0.38%, yang mana nak cakapnya percentage ni agak rendah. Dan kalau nak ikutkan kadar kematian percentage dunia pun rendah berbanding dengan wabak-wabak yang menyerang dunia sebelum ini. Jadi Ayah, sebenarnya kan, adakah COVID-19 ni perlu kita takuti dengan penyebarannya yang sangat hebat ni? Okey, itu soalan yang kerap diviralkan atau dimainkan bahawa COVID ini tidaklah membahayakan, sangat sedikit kadar bahayanya. Sesama ada kita perlu takut atau tak perlu takut pada COVID ni, jawapan pendek saya ialah kita tidak perlu terlalu takut. Kita tak perlu terlalu takut dengan COVID-19. Cuma jangan ambil mudah.
Kan? Jangan ambil mudah dan kita kena berusaha membendungnya sebab kesannya tetap besar. Kan? Walaupun kadar kematian dia di Malaysia dalam 0.38 kan, dalam maksud dia dalam 1,000 orang 3.8 orang, dalam 10,000 orang dalam 38 orang yang meninggal. Kan. Okey. Pertama kita tak perlu terlalu takut, tetapi jangan ambil mudah kan. Yang kedua, kepada orang Islam kita tahu bahawa ini semua ujian Allah kan. Untuk Allah nak menguji kita. Setakat mana kita bersandar pada Allah dan setakat mana kita dan Islam meminta kita mencari perlindungan, jangan memudaratkan orang kan. Tapi pada masa yang sama Islam juga meminta kita berusaha mengelak daripada terjatuh kepada kebinasaan. Jika kita mengetahui bahawa risiko boleh berjangkit jika duduk pada jarak yang rapat, jadi kita perlu elakkan. Kan? Islam meminta kita jauhkan daripada kebinasaan. Dan kita tahu jika kita duduk rapat dan dalam komuniti kita ada kemungkinan ada jangkitan, so kita kena elakkan. Itulah sunnah yang dikehendaki oleh agama. Okey, isu peratusan data kematian kecil ni sebenarnya terdapat berbagai sudut untuk kita lihat kan. Jika kita lihat jumlah sebenar angka berkenaan dengan COVID dunia, tadi angka di Malaysia kan, angka COVID dunia hari ini dah hampir 115 juta orang yang positif. 115 juta orang yang positif dan hampir 2.6 juta meninggal dunia dalam 3%. Walaupun 3%, tapi sebenarnya angka yang meninggal dunia, seluruh dunia 2.6 juta. Satu angka yang sangat besar. Sebelum ni kes SARS, satu kes saya rasa tak sampai 1 juta pun. Malah jauh lebih rendah tak silap saya kan. Dan hampir 100,000 orang daripada data tadi kan, data dunia tadi, hampir 100,000 orang sembuh tetapi mengalami masalah kritikal. Dia sembuh tapi ada masalah masalah yang side effect dia kan. Saya baca dalam The Star sebulan yang lepas, seorang doktor ceritakan, dia seorang yang sihat, dia kena COVID, lepas dia kena COVID dia jadi penyakit apa orang panggil penyakit tarik tu kan. Dia tak pernah ada penyakit tarik kan, dia ada side effect dia kan. Jadi walaupun peratusan dia nampak kecil tetapi mudarat dia besar kan. Di Malaysia walaupun 0.38% kan, setakat ni 300,000 orang positif di Malaysia dari segi angkanya, dan kematian kita dah lebih 100 something, 1,100 dekat 1,150 di Malaysia, 1,150. Dari segi peratus rendah, tapi dari segi bilangan tu satu bilangan yang besar yang menuntut kita untuk membuat kawalan yang lebih berkesan dan mendapat kerjasama. Dan peratus yang rendah di Malaysia ni kita juga boleh attribute kepada kawalan yang agak baik kita berbanding dengan negara lain. Kawalan yang kita buat dan rakyat Malaysia kepatuhan dia agak tinggi berbanding dengan negara lain. Itulah rendah. Tapi walaupun rendah masih 1,100 orang yang meninggal sekarang ni, dan malah dalam gelombang kita yang terbaru sekarang ni kan, alhamdulillah dalam 2 hari kebelakangan ni bawah pada 10, tapi dah beberapa puluh hari kan kadar dia
lebih belasan dan pernah lebih pada 20 setiap hari kan. Jadi jumlah itu besar kan. Jadi kalau kita tidak boleh cuai lah kan. Dan kalau mengambil kira bilangan penduduk, maksud dia kadar kematian dengan bilangan penduduk atau kadar jangkitan dengan bilangan penduduk, kita sebenarnya di negara Asian kan, di negara Asian, negara-negara Asian, kita sebenarnya kedua tertinggi kan. Sama ada kadar jangkitan ataupun kadar kematian. Maksud dia maksud dia banyak benda yang masih kita boleh usahakan kan? Jangan cuai kan. Dan berkenaan dengan angka-angka ni juga, selain pada angka yang tertera kan, ada berlaku apa yang dipanggil under reporting. Maksud dia apa yang direport tu, yang tak report tu sebenarnya lebih besar daripada itu kan. Sama ada ianya biasanya secara tidak disengajakan lah kan. Maksudnya under reporting tu berlaku tapi tidak disengajakan. Dia ada beberapa sebab kan. Pertama kan, banyak negara khususnya pada awal-awal dahulu mengalami kekurangan kit ujian kan. Nak dapat kit ujian awal-awal dahulu susah kan. Pernah berlaku sekali masa tu pada awal-awal ni banyak kita dengar cerita jangkitan dalam kapal-kapal pelancong. Kapal pelancong ni biasa bawa ratusan orang kan, melancong dalam kapal dari satu negara ke satu negara. Dan pada satu ketika berlaku negara-negara tak mau terima kapal ni tak boleh berlabuh kan. Negara tak mau terima. Kenapa negara tak mau terima? Kerana bila mereka terima, mereka terpaksa angkut memproses orang-orang tu, memeriksa dan sebagainya, dan mungkin boleh menjangkiti orang-orang di negara tu. Hampir semua negara tak terima, so berbagai rundingan dibuat, akhirnya ada negara tertentu menerima. So bila negara tertentu menerima, bila mereka periksa pesakit-pesakit tu, dapati kebanyakannya negatif, tak ada COVID kan. Dan bila tak ada COVID, mereka hantar ke negara masing-masing lah kan. Malahnya bila sampai ke negara asal mereka, bila periksa, rupanya sebahagian besar ni ada COVID-19. Kan? Itu akan berlaku under reporting kerana kurang kit yang berkesan kan pada masa tersebut. Yang kedua, under reporting yang berlaku contohnya mereka negara-negara ni sedar, contohnya Indonesia. Ini hanya sebagai contoh saja. Indonesia berlaku apabila melihat kepada orang-orang yang dikebumikan, kematian yang dikebumikan meningkat berganda-ganda berbanding dengan tahun sebelumnya. Tapi bila melihat data pesakit, data kematian COVID-19, dia tidak selari. Maksud dia data yang direport tak ramai. Kan? Tapi orang yang dikebumikan berganda-ganda daripada tahun sebelumnya. So datang dari mana? Adakah mereka kena COVID atau tak kena COVID? So kerajaan Indonesia pun beritahu, mereka beritahu. Mereka pun tak pasti sama ada kena COVID atau tak COVID. Kenapa tak pasti? Kerana apabila seorang tu meninggal dan mereka dah tak periksa dah sama ada COVID tak COVID, terutama pada awal dahulu. Sebab mereka lebih utamakan pada orang yang hidup. Kan, mereka nak periksa orang yang hidup dahulu. Jadi ramai yang dikebumikan tanpa diketahui sama ada COVID atau tak ada COVID. Kerana keutamaan. Bukanlah kerana mereka sengaja. Dan yang ketiga, definisi mengenai kematian COVID. Ada beberapa negara, antaranya UK tak silap, UK dan Itali pun mungkin juga. Mereka hanya mengisytiharkan definisi mereka, orang yang mati kerana COVID ini ialah orang yang mati di hospital. So yang tu akan dimasukkan dalam senarai kematian kerana COVID. Jadi orang yang mati di rumah orang-orang tua, rumah jagaan orang-orang tua kan, tidak dimasuk dalam senarai itu. Dan kita tahu bahawa khususnya di Itali berlaku kematian yang ramai di rumah jagaan orang tua ni kan.
Dan akhir sekali, kematian ni walaupun seorang, ianya satu tragedi yang besar. Kan? Jangan kita rasa kecil. Kan? Di Malaysia, kita telah melepasi 1,000 orang. Dan dia akan meningkat kalau kita tidak membuat langkah-langkah yang baik, dan telah berlaku di banyak negara. Kan? Negara yang tak membuat langkah-langkah yang baik, kan? Sehingga mereka dah tak terkawal, mereka dah tak tahu kan? Siapa yang kena, siapa yang tak kena. Kan? Dia akan meningkat dengan begitu cepat. Dan jika kita leka, kan? Jika kita leka dari mengawal rantaian jangkitan ini, kan? Kita akan mengalami, kita mungkin mengalami kemudaratan yang lebih besar. Dan kita pun tahu, insya-Allah ikhtiar ada. Maksud saya, kalau kita mengamalkan SOP dengan baik, dengan berkesan, insya-Allah kita dapat membendung dia. Dan bila kita dah putuskan rantaian, dan rantaian itu jadi kecil, sangat mudah kita mengawalnya. Kan? Okey, wallahu alam. KB. Okey. Tapi ayah, ramai yang kita tengok yang tak bergejala ni, dan ramai juga yang mengalami kesan-kesan yang minimum. Dan sekadar hilang mereka punya deria rasa je. Jadi masih berbahayakah sebenarnya? Soalan ni baik sekali. Sama juga, ramai orang menyuarakan perkara ni. Isu jangkitan COVID-19 ini, kita jangan lihat isu tu isu individu. Isu sama ada aku akan sakit ke, aku tak akan sakit. Aku boleh bertahan ke, aku tak boleh bertahan. Kita jangan tengok pada peringkat individu. Kan? Sebab kesan dia macam kita sebut tadi, kesan dia sangat besar pada masyarakat. Bukan saja pada masyarakat dan juga segala aktiviti kehidupan kita. Kan? Yang kedua, walaupun ramai yang tidak kena, tidak ada gejala ni, namun walaupun tidak ada gejala, tapi kalau dia dah ada virus tu boleh berjangkit. Kan? Khususnya kalau kena pada kanak-kanak misalnya. Biasanya kanak-kanak ni daya tahan dia kuat, kan? Dia tak ada gejala, tapi dia tetap akan membawa penyakit tu. Kan? So jangkit tu kan, dan jangkitan tu akan terus berganda. Dan bila berganda, bila kita dah tak dapat kawal rantaian tu, kita akan mengalami masalah yang sangat besar. Dan seterusnya, walaupun ramai yang akan sembuh, kan, atau kematiannya lebih kepada orang yang berisiko, orang yang ada penyakit-penyakit lain, namun apabila ramai orang yang kena jangkitan, akan lebih ramailah orang yang berisiko yang juga kena jangkitan, dan akan menyebabkan ramai kematian. Kan? Dan sebagaimana kita sebut tadi, sebelum ni kita kadang-kadang setiap satu hari tu kita hanya dengar sebelum gelombang kedua ni, kan, kita hanya dengar 1 atau 2 orang saja satu hari, kan, atau kadang-kadang hari tertentu beberapa hari kosong, kan. Sekarang ni dah konsisten 10 orang lebih, 15 orang lebih, kan. Satu kemalangan yang besar, kan. Jadi jangan abaikan SOP, kan. Dan wabak COVID ni dia berbeza dengan penyakit kematian lain. Sebab ada orang ramai kata penyakit sekarang ni, penyakit denggi pun ramai yang mati. Tapi kita jangan samakan COVID dengan denggi, kan. Kita tengok denggi dia tak menyebabkan sampai ekonomi runtuh. Dia tidak menyebabkan kita tak boleh pergi solat di masjid. Dia tak meruntuhkan sistem kesihatan kita. Kan? Sekarang ni frontliners kita sedang kepenatan, mereka sudah exhausted. Kan? Malah mereka pun menjadi risiko. Nurse yang meninggal dan sebagainya, kan. Jadi kesan dia tetap besar, kan. Dan wabak ni suatu yang sangat mudarat, kan. Saya ada beberapa data lah dalam sepanjang sejarah kita. Dan kadang nak sebut, kalau dia tak dikawal, kalau kita pandangan pada dia
kesan dia sangat besar kan. Tu misalnya pada 400 ni yang direkodkan 430 sebelum Masihi. Bermula dari Libya, Ethiopia dan Egypt, kemudian dia pergi pada Greece di Athens kan. So masa tu kawasan yang paling tamadun, paling berkuasa kan. 1/3 daripada penduduk dia mati. Wabak smallpox pada Empire Rome 165 sebelum Masihi, selepas Masihi kan. 5 juta orang meninggal dunia kan. Wabak di Byzantine 541 selepas Masihi melanda Eropah, 10% daripada penduduk dunia mati kan. The Black Death 346, saya tengok data saya ni, merebak dari Asia ke Eropah, dianggarkan separuh penduduk Eropah meninggal kerana perkara tersebut. Satu epidemik tahun 1545 dianggarkan, ni berlaku di Mexico dan Amerika Tengah kan, dianggarkan 15 juta orang meninggal dunia. Spanish flu ni dalam dunia moden, Spanish flu 1918 sehingga 1920 kan, dijangka 500 juta orang terkena penyakit Spanish flu kan. Dan mengikut data yang agak itu, katanya 20% meninggal dunia daripada 500 juta tu. Hampir 100 juta orang meninggal dunia. Walaupun data tu ada pelbagai data juga kan, tapi bilang yang meninggal tu, the Spanish flu ni saya tak sempat semak. Pada masa tu saya rasa kereta api dah mula tercipta, dah ada dah. Kan? Jadi pada masa tu perjalanan manusia tu jadi lebih cepat. Kan? Bila lebih cepat, maka kadar jangkitan tu lebih cepat merebak kan. Sebab pandemik ni kan, itulah dia punya kaedah dia kan. Cuma swine flu H1N1 kita 2009 tu dah mula berkurangan kan. Tak sampai 1 juta orang mati. Masa tu sebab teknologi kita dah semakin baiklah kan. So virus COVID-19 pula dia berbeza dengan virus-virus lain kan. Cara dia bekerja tu agak unik kerana bila dia masuk dalam sel badan manusia, dia macam menyamar kan. Jadi antibody kita tak dapat melawan dia, tak dapat replicate dengan cepat kan. Dan dia akan, cuma dia tak sama dengan virus corona yang lain kan. Virus corona yang lain ni, dia bila dia jangkiti seorang, dia akan merosakkan orang tu dan orang tu boleh mati. So kadar virus corona yang sebelum ni, kadar dia tinggi, dia sampai 15%, kematian 30%, tapi tak ramai bilangan angka dia. Sebab bila dia masuk, dia jangkit seorang, bila orang tu mati, maka virus tu pun akan dikebumikan atau dibakar bersama dengan orang yang mati. Inilah kan. Tetapi dalam kes corona ni, corona 19 ni kan, apa yang dia buat ialah bila dia masuk pada badan manusia, dia tidak begitu cepat membunuh orang tu kan. Jadi dia replicate dengan banyak, dia berjangkit dulu, dia hanya membunuh orang tertentu. Jadi bila dia berjangkit dengan ramai kan, maka lebih ramailah orang yang akan berkemungkinan meninggal kerana COVID-19 kan. Cuma yang baik sikit ikut data tertentu ialah dia kadar mutation dia, kadar dia jadi mutant, jadi virus jenis baru tu kan, dia tak begitu cepat banding dengan yang lain. So jadi kalau kita cepat membendung dia, insya-Allah dia tak sempat jadi mutasi yang baru dan kita masih boleh menghalangkan dengan baik kan. Sebab kalau dia dah jadi mutasi yang baru, kita kena guna kaedah lain pula. Dan mutasi baru kita dah tengok berlaku di UK, sehingga UK merebak dengan cepat, berlaku di Afrika pun merebak dengan cepat kan.
Jadi lebih kurangnya kesimpulannya ialah SOP. InsyaAllah akan selamatkan. Wallahualam. Kak Ibi. Jadi betul lah, wajarlah untuk kita terus berhati-hati dengan wabak virus ni. Kita tidak boleh melihat kepada persentasenya sahaja. Sepatutnya kita melihat kepada bilangan kes yang terjangkiti. Dan sebenarnya macam ayah cakap tadi, kita tak boleh terlalu takut, tetapi kita jangan sesekali ambil mudah lah supaya kita akan terus terjaga. Sebab kalau kita tak jaga SOP dan buat benda-benda yang tak jaga SOP itulah, jadi kesannya amat besar sebenarnya kepada kehidupan kita dan kehidupan orang di luar sana lah. Okey. Jadi soalan-soalan kita akan jadi lebih ke dalam lagi, lebih hangat lagi, dan saya haraplah penonton masih setia mendengar kita punya perbincangan ni, Ayah. Okey, next. Seperti yang kita tahu yang COVID-19 ni bermula tersebar di negara China, dan China ni merupakan tempat permulaan penyebaran yang seperti yang kita tahu di Wuhan. Tapi sekarang kita dapat lihat China semakin pulih sepenuhnya. Negara dia dah pulih sepenuhnya, hampir pulih sepenuhnya. Dengan bilangan penduduk China ni sebanyak 1.4 bilion dan sekitar 11 juta di Wuhan sahaja, hanya positif tidak sampai 90K dan kematian hanya 4.5K. Sedangkan jumlah yang dijangkiti seluruh dunia yang seperti yang ayah cakap tadi sudah mencapai 115 juta orang dengan 2.55 juta kematian. Jadi ayah, adakah ini merupakan satu konspirasi? Ini satu lagi yang sangat suka diviralkan. Dan malangnya nak jawab soalan ni agak sukar. Jadi jawapan pendek ayah, jawapan pendek saya pada semua ialah wallahu alam, kan. Cuma walaupun kita tidak begitu pasti dalam kes ni, ianya tidak menghalang kita untuk kita lihat yang mana fakta, yang mana tidak fakta, kan. Yang mana berbentuk sangkaan, yang mana berbentuk agak-agakkan, atau yang mana berbentuk kita membesarkan satu berita dalam konteks yang sebenar, kan. Kerana selain daripada kita melihat aspek ini daripada teori konspirasi, sepatutnya kita boleh belajar sesuatu daripada China, kan. Sebab China ni dia dapat mengawal dalam masa yang sangat cepat, kan. Kita patut mempelajari bagaimana mereka mengawal tu. Mereka boleh memutuskan rantaian dengan cepat, bukan dengan main-main. Mereka menggunakan berbagai sumber, berbagai kekuatan, berbagai teknologi untuk mengatasi perkara tu. Jadi sebelum saya cerita di sebalik teori konspirasi ni, kan, saya nak cerita sedikit betapa hebatnya China mengawal, kan. China mengawal. Sebab kalau kita perhatikan balik, bila di COVID-19 di China ni, dia walaupun dia dilaporkan Disember 2019, kan, tapi dia mula banyak pada Januari 2020 dan dia naik, dia peak pada Februari. Dia mula naik Januari, seorang dua dah ada lah pada Disember tu, kan. Dia mula naik Januari, dia peak Februari, March dia terus turun. Kan, turun sehingga digit. Bayangkan Wuhan tu penduduk dia 11 juta orang. 11 juta orang, kan. Dia boleh kawal, kan, selepas dia peak tu, kan, meninggal pada masa tersebut hampir 4,000 lebih, kan. Dia boleh kawal sehingga jadi satu digit. Dan selepas dia kawal sehingga jadi satu digit, dia telah berjaya memulihkan semula ekonomi, kan. Dan dia menjadi negara yang paling cepat berkembang ekonomi, kan. Nombor 2 Turki, kalau tak silap saya.
yang boleh kembali semula mengembangkan ekonomi. Dan sekarang rakyat dia boleh kembali pada kehidupan biasa dalam masa 3 bulan saja. 3 bulan tu pun bulan pertama naik, bulan kedua dah single digit dah. Bulan ketiga dah single digit kan. So cuma yang saya sebut tadi, ada benda yang kita boleh belajar pada China. Di sebalik kita terlalu membesarkan teori konspirasi. Saya rasa teori konspirasi itu kita serah kepada pihak-pihak yang lebih ada wibawa untuk study perkara ni kan. Pertama, China ni apabila berlaku, mereka buat satu tindakan yang luar biasa cepat, luar biasa agresif. Dia bukan dia boleh sembuh dengan macam tu. Dia menggembeling segala sumber yang mereka ada. Dan mereka buat dengan drastik. Mereka menyekat semua saluran-saluran penularan wabak. Dan menggerakkan menyekat pergerakan rakyat dia. Ya, pada masa tu kita rasa sangat kalau pada kita rasa macam terseksa, sangat-sangat terseksa lah kan. Tapi bayangkan hanya sebulan saja mereka rasa teruk kan. Sebulan lebih sikit je mereka rasa teruk kan. Dan selepas itu mereka boleh kembali hidup harian, ekonomi mereka naik, mereka boleh menggerakkan aktiviti semula kan. Dan lebih penting lagi ialah dengan penduduk, kita kena tahu penduduk China ni 1.3 bilion plus kan. Malaysia baru 30 juta plus kan. Indonesia 300 juta, US lebih kurang 300 juta kan. Brazil hampir 300 juta kan. Mereka 1.3 bilion. Bayangkan kalau mereka tak kawal kan, mereka akan mengalami satu mudarat yang sangat besar. Kan? Kita lihat semua jangkitan di Bandar Hatta di Malaysia pun kita tengok di Sabah bila dah berjangkit kan, dia kadar kematiannya sangat banyak sekarang ni di tempat-tempat orang ramai kan, di Selangor dan sebagainya. Balik pada tadi, bukan sekadar mereka boleh kembali semula dan yang lebih penting menyelamatkan nyawa manusia. Kan? Akhirnya hanya tak sampai 5,000 orang. Sedangkan dia epicenter, pusat penyebaran. Kan? Bandingkan dengan Itali. Kan? Itali ni kadar penduduk dia lebih kurang 2 kali ganda kita je, dalam 60 juta orang. Kan? Tapi jangkitan apabila masuk saja ke Itali, dia berganda-ganda. Kan? Dan Itali ni langkah pembendungan dia lambat, perlahan. Dan dia macam dia bersandar dengan kemajuan sistem kesihatan mereka. Mereka rasa ada sistem kesihatan yang baik, tak apalah mereka buat langkah drastik. Kan. Akhirnya yang berlaku di China tak sampai 5,000 orang. Kan. Di Itali sekarang ni hampir 100,000 orang. Kan. Dan di US lebih 1/2 juta orang. Kan. Sedangkan jumlah penduduk di China tu jauh lebih banyak. Seperti sebut tadi, di Wuhan saja dah 11 juta orang. Kan. So mereka segera menggerakkan pakar-pakar mereka, pasukan kesihatan frontliners mereka untuk segera test rakyat dia dan mengasingkan segera. Mereka meletakkan alat-alat memeriksa suhu badan yang automatik boleh kesan di semua tempat pergerakan rakyat dia. Dan kalau kita lihat di Itali, kalau ingat lagi di Itali, dia sampai satu ketika berlaku, walaupun mereka ada sistem kesihatan yang baik, tetapi bilangan pesakit dia tu dah melebihi melebihi apa yang boleh ditampung, sehingga sebagainya meninggal kerana mereka tak boleh nak masuk ICU, dah tak cukup alat pernafasan kan. Dan ramai yang matikan itu. Sedangkan di Wuhan, di China kan, khususnya di Wuhan lah pada masa tersebut, mereka dapat bina hospital, 2 hospital yang boleh muat kapasiti katil dia 2,500 katil dalam masa 10 hari saja.
bayangkan kadar perancangan mereka, kadar bagaimana nak gembelingkan semua tu, teknologi mereka, kos yang terlibat, tapi hasil dia sangat berkesan. Mereka menggunakan teknologi yang super canggih. Kan? Kamera mereka yang mereka pasang di seluruh bandar mereka bukan sekadar boleh merakam orang, kan? Kamera mereka boleh detect sama ada orang siapa yang tak pakai mask, kan? Malah kamera mereka boleh detect sama ada orang tu ada tanda-tanda gejala. Ya, begitulah, dan mereka menggunakan segala lah yang kita duduk dengan big data, data analytics, AI, artificial intelligence, dia punya prediction, dia high precision punya teknologi, dan menyebabkan mereka boleh buat tindakan-tindakan yang strategi, dan ya tak heranlah mereka boleh membendung dan memutuskan rantaian dan kadar yang sangat cepat. Wallahu alam. Okey. Jadi, yalah betul apa yang ayah katakan tadi, daripada kita sibuk mengatakan ianya satu konspirasi, lebih baik kita melihat kepada pendekatan yang dibuat oleh negara China sendiri. Sangat hebat kita dapat lihat di negara China, mereka sangat-sangatlah berusaha untuk memberhentikan wabak ini sebab mereka tahu yang negara mereka ni memegang penduduk yang ramai. Jadi kalau mereka tak stopkan wabak ni, mereka akan jadi one of the negara yang akan collapse lah. Jadi kita boleh cuba untuk mencontohi negara China ni sebenarnya. Okey. Okey, kita habis tentang soalan konspirasi ya. Next. Okey. Soalan ini berbunyi, social distancing ni ada ke sebenarnya dalam Islam? Kita tengok sekarang kalau nak solat kat masjid kena jarak-jarak, tapi macam mana pula dekat pasaraya dan feri dan sebagainya? Dan kalau kita tengok sunnah solat berjamaah, hanya ada nas-nas yang mengatakan sunnah solat berjamaah adalah rapat-rapat dan tiada nas yang terang-terang mengatakan yang sunnah solat berjamaah ni boleh secara berjarak-jarak. Jadi ayah, bagaimanakah kita melihat isu ini sebenarnya? Okey, dalam ulama-ulama kita telah banyak menyebutkan, alim ulama kita menyebutkan tentang isu ini bagaimana dalam konteks Islam, dan khususnya dalam hadis banyak menyebutkan, contohnya yang sakit janganlah mendatangi orang yang sihat, kan? Tidak boleh memudaratkan orang dan tidak dan sebagainya. Jika kamu mendengar wabak melanda satu negeri, jangan kamu masuk ke negeri tersebut, dan jika kamu berada satu kawasan yang ada wabak, jangan kamu keluar daripada kawasan tersebut. So itu digunakan oleh para ulama kita bahawa konsep social physical distancing ni memang ada dalam Islam, kan? Dan nas ni yang digunakan oleh ulama itu digunakan untuk menerima keperluan untuk penjarakan sosial serta ikhtiar-ikhtiar lain yang lebih besar. Tentang solat berjarak di masjid ni, kenapa kita solat berjarak di masjid sedangkan di luar nampak ringan, di pasar-pasar nampak tak perlu berjarak sangat, kan? Ferry pun nampak, kalau siapa yang biasa naik ferry nampak rapat-rapat juga, kan? Ya, soalan tu sangat tepat, kan? Cuma bagaimana cara kita melihat isu ni, kan? Saya rasa kita kena mula dengan mana yang sebenarnya lebih tepat, kan? Atau mana yang lebih betul? Apa yang masjid lakukan sekarang atau apa yang berlaku di pasar atau feri, kan? Dan sebagaimana kita sebutkan, kalau kita ada physical distancing ni, kan, penjarakan fizikal ni lebih pada hampir 100% dengan physical distancing dengan mask, hampir 100% selamat, kan? 90 something, kan? Jadi apa yang masjid buat itu memang dah betul. Itu lebih menjaga maslahah, kan? Jadi saya rasa apa yang pada soalan itu sepatutnya masjid dijadikan contoh. Maksud dia kita patut ikut masjid, bukan masjid yang kena ikut apa yang berlaku di pasar atau berlaku di feri.
Dan kita juga kena lihat di masjid ni dia ada isu lain. Isu macam mana nak mengurus jemaah yang pelbagai ni, kan? Ramai yang hadir ni sudah berumur, ada risiko, dan ramai juga yang tidak dapat mematuhi dengan baik SOP. Jadi itulah sebab kita kena ada jarak fizikal, pada masa yang sama kena ada mask dan sebagainya. Sebab sebahagian daripada orang yang pergi masjid ni, mereka pun tak boleh pakai mask lama-lama, kan? Mudah rasa lemah dan sebagainya, kan? Ataupun ramai bila duduk rapat tu dia mulalah nak bersalam dan sebagainya, kan? Dan kita juga patut berbangga apa yang dilakukan di masjid. Alhamdulillah setakat ni sehingga kan kita hampir tak dengar kluster COVID-19 di masjid. Jadi kita sepatutnya menerima apa yang boleh diguna pakai sekarang ni. Dan kita juga tahu bahawa sebahagian besar ulama, sebahagian besar ni betul-betul besar lah. Maksud dia saya tak pasti angka, tapi yang kita dengar mufti-mufti seluruh dunia, ulama-ulama seluruh dunia, kan, mereka berdapat bahawa solat berjarak ini satu perkara yang baik dalam situasi sekarang, kan. Dan dengan nasihat daripada pakar kawalan penyakit, kan, insya-Allah kita tidak menyebarkannya, kan. Jadi saya rasa sekali lagi lebih baik kita utamakan yang selamat, dan yang selamat ialah meneruskan SOP yang kita ada pada hari ini, kan. Tidak berlebihan dan tidak berkurangan. Wallahu alam. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Suki kerana memberikan penjelasan tentang solat berjemaah di masjid ni. Jadi sebelum saya ke soalan selanjutnya, kita akan berehat seketika, maybe dalam 2 minit selepas video ini ditayangkan. Okey. Pelajar Islam Malaysia PKPIM kini melangkah ke dasawarsa ke-6 sejak penubuhannya pada 1961 dengan tekad menjana generasi Rabbani demi membina tamadun khairat ummah. PKPIM ditandai dengan pelbagai khazanah pencapaian dalam menunjangi gagasan besar mempelopori idea-idea awam kesedaran Islam dalam kalangan anak muda mahasiswa. Sepanjang usianya, PKPIM telah melahirkan sekian banyak intelektual, pemimpin politik, aktivis sosial, birokrat-birokrat, teknokrat-teknokrat, tidak kurang juga pendidik bangsa. Dalam menangani kerencaman dan ketidaktentuan dunia, PKPIM beriltizam menjayakan PKPIM sebagai gerakan pelajar unggul dalam arena kebaktian di samping menjadikan budaya ilmu sebagai tunjang gerakan. PKPIM komited dalam menjayakan misi aktualisasi mahasiswa pitara. Mahasiswa yang lengkap dengan 4 lingkung kebitaraan: idealisme, intelektualisme, aktivisme, dan spiritualisme. Sesungguhnya setiap tindakan dan pendirian PKPIM sentiasa dipandu falsafah gerakan yang terangkum dalam 7 budaya gerakan, 9 orientasi dan 4 lingkung kebitaraan. Sebagai bukti komitmen PKPIM dalam agenda masa hadapan, PKPIM mengangkat agenda futuristik sebagai orientasi ke-10 PKPIM dengan harapan setiap kegiatan PKPIM sentiasa mengarah ke masa hadapan. Maka, sempena Majlis Perhimpunan Agung Tahunan PKPIM ke-59, laman web siswapress.com dilancarkan sebagai platform buat seluruh mahasiswa melontarkan pandangan berkenaan isu semasa dan mengikuti perkembangan pergerakan PKPIM. Sempena sambutan 60 tahun PKPIM, logo sambutan 6 dekad dilancarkan sebagai simbol kesatuan hati nurani, kekitaan, kekeluargaan, kebersamaan,
dan penghargaan seluruh generasi awal dan pendahulu gerakan. PKPIM adalah gerakan kemahasiswaan yang bernuasakan harakah Islamiah, bercitrakan kemalaysiaan yang mempunyai tradisi, nilai dan kekuatan yang tersendiri. Menuju 1 abad, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia terus berjasa. Okey, Ayah. Kita sambunglah perbincangan kita malam ni. Jadi kita masuk ke isu vaksin sebabkan sekarang ramai orang memperkatakan ataupun membincangkan tentang isu vaksin ni sebabkan vaksin kan baru sampai ke Malaysia. Jadi saya nak share sikit secara general lah macam mana vaksin ni berfungsi sebab saya tahu di luar sana ada yang still tak berapa tahu tentang bagaimana vaksin ni berfungsi. Jadi sebenarnya vaksin ni merupakan satu langkah pencegahan daripada sebarang penyakit. Maksudnya vaksin ni akan menjadikan satu protection dalam badan kita. So badan kita akan disuntik ataupun diinjek satu benda dan benda tu akan createkan ataupun akan membuatkan antibody dalam badan kita. Dan benda yang diinjekkan dalam badan kita tu adalah virus yang telah dilemahkan ataupun non-contagious virus iaitu virus yang dah tak boleh nak berfungsi ataupun sebahagian anggota virus tu sendiri. Jadi apabila virus tu dimasukkan dalam badan kita akan belajar tentang virus tu. Badan kita akan ni virus ni and cara dia macam ni and dia akan simpan juga cara untuk memusnahkan virus ni. So benda ni akan dijadikan memori dan disimpan dalam badan kita. Apabila kita terdedah kepada virus yang sama, badan kita dah boleh lawan secara automatik. Jadi contoh, kita mengambil vaksin COVID-19, jadi apabila kita terdedah kepada virus COVID-19 ni, badan kita dah tahu cara nak melawan virus tersebut. Jadi inilah secara generalnya vaksin berfungsi. Jadi ya, soalan yang sering orang katakan tentang vaksin ni kan, kita tengok angka positif COVID-19 mencecah ratusan dan jutaan. Kita dapat tengok beberapa negara menghasilkan vaksin sendiri antaranya Rusia, China, UK dan sebagainya dan semua mengeluarkan brand-brand masing-masing. Jadi, adakah ini satu permainan barat untuk menjual vaksin sebenarnya? Dan kenapa vaksin COVID-19 ni terlalu sangat cepat dihasilkan berbanding dengan vaksin-vaksin ataupun ubat-ubat yang lain. Sedangkan untuk membuat satu vaksin dan ubat ni memerlukan jangka masa yang lama. Jadi boleh tak Ayah bagi penerangan tentang isu ni? Okey, jawapan pendek dia wallahualam. Dan saya rasa teori konspirasi tu kita serah pada pihak otoriti yang ada lebih kemampuan untuk menyiasat kan. Namun wabak ni sedang merebak dan ianya perlu dihalang kan. Dia telah mengganggu banyak sistem kesihatan kita, mudaratkan meningkatkan kematian, meruntuhkan industri ekonomi kita, mengganggu sistem sosial kita, pendidikan kita, ibadah kita dan sebagainya. Dan malangnya dalam isu vaksin ni negara-negara Islam ni tidak terkedepan dalam menghasilkan vaksin. Cuma tidaklah perlu kita terlalu rasa rendah diri kerana antara vaksin yang paling popular sekarang vaksin Pfizer BioNTech kan, dihasilkan oleh pasangan suami isteri Islam kan. Tak silap saya nama dia Dr. Yugo Sahin dan isteri dia Dr. Özlem Turki. Umur dalam 50-an kan, kedua-duanya berasal daripada Turki dan sekarang ni menetap di Jerman. Dan vaksin yang dihasilkan oleh Pfizer ni sebenarnya hasil kerjasama dengan syarikat mereka kan. Dan untuk kita kata konspirasi, sekali lagi untuk jawapan tu, untuk menyiasat tentang konspirasi tu kita serah pada pihak-pihak yang lebih berwibawa untuk menyiasatnya kan. Tapi vaksin-vaksin yang dihasilkan ini telah dibeli oleh semua orang
Sama ada negara Islam, negara bukan Islam, negara maju, negara mundur, malah berebut membelinya. Kan? Sebab masing-masing hendak kembali pada kenormalan hidup. Dan vaksin ni bukan satu benda yang baru. Kalau kita nak kata ya memang agak cepat, tapi sebab vaksin ni bukan baru, bukan teknologi baru. 1976 oleh Edward Jenner, penyakit cacar, dah dicipta vaksin. Dah Edward Jenner pun antara reference besar yang dia guna ialah oleh seorang saintis Turki, kan, yang menyebabkan dia boleh menghasilkan. Dan vaksin-vaksin lepas itu banyak vaksin yang dihasilkan, dan hampir ke semua vaksin-vaksin utama ni telah menurunkan kadar jangkitan 99 hingga 100%. Maksud dia hampir menghilangkan langsung penyakit tu dalam masyarakat. Dan ikhtiar vaksin ni satu ikhtiar yang telah menyelamatkan ratusan jutaan manusia. Dan jika vaksin ni tidak diambil, ni kita bercerita tentang vaksin-vaksin sebelum ini, kan, jika tak diambil, penyakit-penyakit itu akan timbul semula. Dan memang telah berlaku timbul sebab kebelakangan ni kumpulan anti vaksin ni telah semakin kuat. Dan negara-negara yang anti vaksin kuat, antaranya Afghanistan, Pakistan, penyakit polio telah timbul dengan begitu banyak sekali. Dan kumpulan anti vaksin ni bukan saja berkempen dengan aktif, malah sebahagiannya menjadi ganas. Mereka mencederakan petugas-petugas vaksin yang masuk ke kampung-kampung dan sebagainya. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, Islam menuntut kita agar tidak mencampakkan ke lembah kebinasaan. Dan vaksin ini adalah satu ikhtiar yang Allah buka kepada kita. Dan kita bimbang kalau kita menolak vaksin, saya tak cakap dalam vaksin COVID-19 kan, secara umum dahulu, kalau kita menolak vaksin, kita bakal menghasilkan penyakit tu semula dalam masyarakat, akan menyebab kematian, akan menyebab kecacatan dalam kes polio yang sangat memudaratkan. Wallahualam. Okey. Jadi Wallahualam. yang pastinya tentang konspirasi ni kita biarlah kepada orang yang lebih berautoriti untuk bercakap tentang ni. Tapi vaksin ni sangatlah kita perlukan untuk menyelamatkan masyarakat kita sekarang. Jadi Ayah, kita ke soalan seterusnya ya. Okey, terlalu banyak spekulasi yang dikeluarkan tentang vaksin ni sendiri sebenarnya. Ya, ada yang cakap yang Yahudi blendkan chip masukkan ke dalam vaksin, ada yang cakap vaksin ni boleh menukarkan DNA, vaksin ni bahaya dan sebagainya. Jadi Ayah, sebenarnya vaksin ni selamat ke untuk kita ambil? Sangat mudah untuk membuat berbagai dakwaan tanpa bukti dan untuk memainkan sentimen masyarakat ni, kan. Kita juga kena ingat bahawa orang Islam juga ada saintis-saintis yang sangat hebat. Dan kita sebut tadi Pfizer dicipta oleh orang Islam, kan. Dan sudah tentu mereka dengan mudah untuk menyiasat apa yang ada dalam vaksin tu. Sama ada ianya selamat atau tidak, kita perlu ambil perhatian bahawa vaksin ni dia ada vaksin yang telah diterima oleh dunia, dan ada yang dicipta oleh negara-negara baru yang belum tentu kesahihan. Jadi dia bergantunglah, kan. Di Malaysia, kan, kita alhamdulillah sebelum kita menerima pakar-pakar kesihatan kita akan mengkaji dahulu, kan, mengkaji kesesuaian dia, keselamatan dia, kehalalan dia, kan. Dan sehingga hari ini walaupun kita dah membuat banyak perjanjian tentang vaksin, untuk membeli vaksin, tapi kita baru meluluhkan 3. Itu pun 3 vaksin setakat ini. Maksud dia perkara-perkara ni dilakukan dengan teliti, kan, bukan sembrono saja. Wallahualam. Okey. Jadi kita tiba di penghujung soalan. Okey, Ayah. Ramai yang meragui tentang kehalalan vaksin ni sebenarnya. Jadi apa poin Ayah tentang
kehalalan vaksin ni? Okey, so jawapan mudah kepada soalan halal tak halal ni, kita hanya pandu pada otoriti tertinggi agama kita kan, dan otoriti tertinggi agama kita dalam mesyuarat khas jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam, mereka bersidang pada 3 Disember tahun lalu. Mereka mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus. Dan ia wajib diambil pada yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan sebenarnya hukum itu bukanlah unik. Ada orang persoalkan kenapa digunakan hanya harus. Seolah-olah harus tu suatu tidak begitu meyakinkan. Tapi itulah bahasa majlis fatwa kan. Dan begitulah juga untuk vaksin-vaksin lain sebelum ni. Dah berapa banyak fatwa tentang vaksin dari 1988 hingga 2013, fatwa tentang vaksin rubella, hepatitis dan berbagai lagi lah. Begitulah apa yang dibuat kan. Dan bukan saja kerajaan Malaysia, Majlis Fatwa Malaysia, malah Majlis Fatwa Dunia juga, UAE, Arab, Amerika Syarikat, semua telah mengeluarkan fatwa yang sama dari aspek COVID-19. Dan kita pun tahu bahawa untuk para fuqaha kita, para alim ulama kita nak buat fatwa ni dia bukan mudah macam tu. Mereka akan dibantu oleh pakar, mereka meneliti dari segenap aspek dan mereka melihat dari segenap sudut, dari sudut nasnya, dari sudut kehalalan dia, dari sudut kesihatan dia, dari sudut maqasid dia dan sebagainya kan. Jadi saya rasa pendeknya baik kita serah pada perkara berautoriti kan. Jangan kita pandai-pandai keputusan diri dan pandai-pandai menimbulkan keraguan tanpa kajian yang teliti kan. Wallahualam. Okey. Jadi saya buat kesimpulan sedikitlah tentang vaksin ni. Jadi seperti yang Dr. Ahmad Suki cakap, yang vaksin ni sudah menyelamatkan ratusan jutaan manusia dan ia merupakan satu ikhtiar yang kita mampu untuk memberhentikan wabak ini. Dan vaksin yang dah sampai kat Malaysia ni sudah dikaji ataupun sudah dicekkan daripada ramai pihak berautoriti yang tinggi-tinggi, antaranya Mufti sendiri yang mengeluarkan kata hukumnya adalah harus. Jadi tiada keraguan lagi untuk kita bersama-sama mengambil vaksin COVID-19. Jadi saya rasa itu saja kot segmen kita untuk malam ni. Terima kasih Dr. Ahmad Suki kerana sudi memberikan penjelasan tentang isu-isu COVID-19 yang timbul dan yang mana COVID-19 ni bukan sahaja menyerang di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Jadi dengan itu saya mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf sekiranya ada kesalahtuturan kata ketika sepanjang program ni berlangsung. Dan Dr. Suki ada nak cakap, nak tambah apa-apa ataupun pesanan yang terakhir sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni? Okey, pertama utamakan maklumat dari sumber autoriti dan lihat maklumat tu secara menyeluruh. Kedua, jangan terlalu takut dengan COVID-19. Kita boleh teruskan aktiviti seperti biasa yang dibenarkan dalam undang-undang negara kita, tapi perlu jaga SOP kerana SOP yang ada insya-Allah sangat berkesan. Yang ketiga, terimalah saranan oleh ahli dia dan para ulama kita dalam menentukan tindakan dan sikap kita, dan insya-Allah Allah akan bantu kita keluar daripada krisis ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua yang setia dengan kita daripada awal sampai habis. Dan saya juga untuk membuka satu promosi yang mana siapa yang nak join PKPIM Negeri Kedah boleh je contact Facebook kami ni. Dan kita tutuplah program kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.